Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sakhir li wa lana jami'an kull ahadin bi haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Zainal Azim, pengurusi Masjid Kereh Kampung Paya, yang berusaha beliau bersama seluruh barisan jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para pegawai masjid, para muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, ya, kita dapat bersama-sama lagi, ya, pada minggu yang pertama, pada bulan yang pertama, pada tahun 2021, ya, yang mana malam ini akan dibuat qiyamul lail, ya, akan dibuat qiyamul lail. Alhamdulillah, ya, tahniah saya ucapkan, ya, satu, ya, penganjuran program yang sangat bagus, ya. Jadi ajaklah, ya, beramai-ramai untuk kita bersama-sama nanti, ya, menjayakan program pada pagi nanti, insya-Allah. Hadirin hadirat rahmat Allah Taala, kita sambung saja pengajian kita, ya, pada malam ini, pada mana itu kelemahan saya lah. Memang saya kena minta tolong untuk dibantu di mana, ya. Yalah, kali tak akhir kita baca kitab ni tahun lepas kan. Lama. 91. Okey. 91, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, katanya pelajaran yang ketiga. Ya, kita dah masuk pelajaran yang ketiga pada bab yang ketiga. Dalam kitab kita ini ada beberapa bab, ya. Di sini ada 5 bab, ya. Jadi kita dah masuk bab yang ketiga. Setiap bab tu dia ada pelajaran dia. Bab 1 pelajaran 1, pelajaran 2, bab 2 pelajaran 1, pelajaran 2, bab 3 pelajaran 1, pelajaran 2. Malam ni kita masuk pelajaran yang ketiga. Qala, katanya pengertian, huraian dan dalil. Dalil ni maknanya dengan sama dengan burhan. Dalil dan burhan, ya, samalah. Dalil, burhan, burhan, dalil. Bagi setiap 20 sifat wajib. Katanya lagi, ini adalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, ya. Kita ngulang balik mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Ya, mukallaf ini bagi siapa yang ada buku, ya, boleh tengok semula muka surat yang ke-12 pada nota kaki yang ke-28. Ada dijelaskan mukallaf orang yang memenuhi 4 syarat. Apakah syaratnya? Pertamanya baligh, yang keduanya berakal, yang ketiga sampai seruan Islam kepadanya, dan keempat selamat daripada buta dan pekak. Ya. Jadi kita, ya, memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi kita tengok diri kita penuh tak penuh syarat tersebut. Jadi kalau penuh, kitalah mukallaf. Maka, ya, tertanggung ke atas kita kewajipan. Apa dia? Mengetahui, ya, mengetahui sifat, ya, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat nafsiyah. Ketika membahaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, para ulama usuluddin
memulakannya dengan menyebut dahulu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud. Lalu dibawakan catatan di bawah itu. Jika merujuk kepada susunan wuku'i, susunan terjadi, sifat-sifat wajib Allah Ta'ala tidak ada dahulu, tidak ada kemudian, kerana semua sifat ini adalah qadim. Semua sifat ini adalah qadim. Jadi dia tidak ada dahulu, tidak ada terkemudian. Berbanding dengan kita yang dalam masjid ni, kita dalam masjid ni, kalau disusun dari segi hakiki atau disusun dari segi terjadinya, hendaklah kita bangsakan kepada tahun. Tahun bila? Tahun 50-an, tahun 40-an, tahun 30-an. Tapi ada tak di kalangan kita dalam kuliah malam ini di kalangan tahun 20-an? Ada tak? Tak ada, ya. Tapi kalau ada, maknanya dari segi susunannya dia dahulu. Tapi apapun membicarakan sifat 20 ini, sekalipun dia letak 1 wujud, 2, 3, 4, 5, tetapi 1, 2, 3 itu bukanlah susunan terjadinya. Bukanlah terjadinya sifat wujud dulu kemudian baru kidam, tidak. Kerana 20 sifat ini adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, yang mana sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ini adalah sifat yang qadim. Apa yang dimaksud dengan qadim? Sifat yang tiada sesuatu yang mendahuluinya. Maknanya sedia ada. Itu kita faham. Baik. Kerana itu para ulama menyenaraikannya seperti yang kita hafal ini dengan maksud susunan zikri, tartib zikri, dengan maksud susunan itu sebagai susunan sebutan. Jadi macam ni lah, kalau kita tengok dalam semayang kita tadi, saf yang pertama, dia tak disusun siapa yang lebih veteran dia depan. Dia tak susun begitu, tetapi disusunnya itu untuk penuhkan aja. Begitu juga dengan sifat 20 ini, disusun 1 hingga 20 itu sebagai susunan zikri, sebagai susunan untuk memudahkan untuk disebut. Memudahkan untuk disebut. Dan keduanya, dia ada juga kaitan dengan ta'aquli. Maknanya dia ada relevannya. Kenapa disusun 1, 2, 3, 4? Wujud itu dikaitkan dengan jadi dia boleh disebut dan ta'aqul. Makna ta'aqul itu relevan, sangat sesuai, begitu, sesuai dengan keadaan kita yang lemah, begitulah. Baik, muka surat 92. Qala, katanya, sifat wujud diletakkan di awal sekali kerana ia asas kepada ketuhanan. Tidak mungkin ada sifat-sifat ma'ani seperti kudrah, iradah dan lain-lain jika tidak ada sifat wujud ini. Jelas. Yang pertamanya wujud. Soalan, apakah pengertian sifat wujud, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya? Jadi kalau kita tengok, jarang kita bertanya, orang sekali macam ni. Kalau saya jumpa dengan Tuan Haji Nizam contohnya, Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji apa khabar? Dah makan ke belum hari ni? Sekali 5 soalan. Apa ni ustaz ni? Apa kono ni? Tak cukup tidur malam tadi ni, tahun baru. Pergi operasi tak? Kan? Tapi ini adalah uslub, ini adalah gayanya untuk menarik perhatian kita dalam perbahasan, dalam perbincangan sifat wujud ini. Perbincangannya disusun sebegitu. Baik, maka qala, katanya, disusun yang pertama sekali adalah cara mengetahui dan beriman. Jadi kan dikatakan, kita ini mukallaf, kita ini tertanggung atas kita kewajipan. Bagaimana kita nak menunaikan kewajipan tersebut? Lalu diajarkan kepada kita cara mengetahui dan beriman. Wajib. Jadi wajib di sini di bawah tu dikatakan wajib syarak, bukan wajib akal. Jadi kalau wajib syarak itu yang 5 bersaudara. Wajib, sunat,
harus, makruh, haram. Dan anak-anaknya lah, kalau dikatakan wajib, fardu ain, fardu kifayah, ya. Kalau dikatakan sunat, ada sunat muakkadah, ya, sunat, ya. Begitu juga makruh tahrim, makruh tanzih dan sebagainya, ya. Jadi semua itu adalah sebagai syar'i, ya. Jadi wajib di sini adalah bahagian daripada syarak. Jadi wajib ke atas setiap mukallaf. Jadi kewajipan kita menurut syarak ialah mengetahui. Sebab itu diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi SAW, kewajipan itu dengan mencari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajipan. Jadi maknanya kita kena cari, kita kena usahakan, ya, kena usahakan. Jadi bermula sesuatu itu dengan usaha, dengan gerakan. Sebab itu kita melihat firman Allah Ta'ala yang mula-mula sekali diturunkan ke atas Rasulullah SAW, Iqra. Iqra itu adalah, ya, kata suruh, makna disuruh berbuat supaya baca. Jadi baca perbuatan itu adalah usaha, adalah gerak. Ya, jadi kuncinya adalah usaha. Jadi di sini usaha untuk mengetahui itu dengan maksud belajar. Macam kita lah malam ni ada kuliah, alhamdulillah. Maka, ya, kita dah ada kelas, makna dah ada peluang. Tinggal datang saja lagi. Jadi datang, kita duduk dalam majlis ini, niat untuk menuntut ilmu, maka dah masuk dalam tu, untuk mengetahui. Wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui. Jadi bila kita duduk malam ini, duduk dalam masjid ini, niat iktikaf, niat menuntut ilmu, maka wajib itu dah, ya, tertunai atas kita. Ya. Tapi dijelaskan lagi, mengetahui dan meyakini. Tahu aja, ya, tak beramal dengan apa yang diketahui itu masih kurang. Yang dikehendaki di sini tahu dan beramal, ya. Jadi saya suka bagi contoh apa, tuan-tuan, ya. Macam motosikal, ya. Motosikal kan, motosikal ni bila nak ambil lesen, ada ke diajarkan supaya berbaring di atas motor? Ada kan? Ya. Tapi pagi tadi saya solat Jumaat di Tanjung Agas, ya. Di Tanjung Agas, ya, saya solat Jumaat di sana. Lepas tu saya ada akad nikah. Jadi saya nak pergi sana tadi, masuk highway. Saya duduk di Nusari Bayu, di Senayan. Jadi Senayan pergi Spring Hill, lepas Spring Hill masuk highway. Bila masuk aja ke highway tu, ya, bertembung dengan motosikal yang kata-katanya pembawa apa ni, yang bawa motosikal tu orang muda. Tapi yang saya pelik, masing-masing berbaring atas motor tu. Risau saya menengoknya, ya. Saya pula jadi seriau. Saya jadi tadi tak tentu macam tak selamat. Tiba-tiba dia motong som saya mandang kan, mana kepala, tengok sama kaki dengan kepala macam tu, lurus. Jadi kita tanya dengan dia kan, dia tahu tak cara bawa motosikal yang betul? Tahu. Jadi macam tu bahaya tak? Bahaya. Tapi dia tak amanah dengan pengetahuan dia. Tak kira bahaya, bahaya pun bahaya. Nampak? Dia tak amanah dengan pengetahuan dia. Jadi tak nak sampai cara tu, ya. Tahu. Contohnya bila ditanyakan, siapa yang mencipta langit, bumi dan segalanya? Allah Ta'ala. Tapi beriman dengan Allah Ta'ala tak nak. Jadi tak jadi kat situ, ya. Lepas tu dikatakan wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan meyakini. Makna yakin ini ialah benda yang kita tahu, kita amanah dengan tahu kita tadi, ya. Biarlah tak laju pun, yang penting jangan berbaring bawa macam tu. Jadi kita pun bawa macam tu aja. Jadi maknanya dia amanah dengan pengetahuan dia, dan itulah keyakinan. Jadi makna di sini, maka diajarkan kepada kita belajar. Bila dah belajar tu, benda tu dah jelas. Bila benda dah jelas, dah tak ada lagi, ya, apa dikatakan was-was dan sebagainya. Jadi itulah yang dipegang, itulah yang dijadikan panduan dan pedoman. Dia jadi begitu, ya.
Jadi nak dibawakan kepada kita apa ni? Jadi wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan meyakini bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Ya. Jadi wajib di sini adalah wajib menurut akal. Jadi wajib di sini 3 bersaudara. Wajib, mustahil, harus. Ya. Jadi kita jumpa 2 perkataan wajib. Satu adalah syarak, 2 adalah akal. Bila kata syarak, ya 5 bersaudara tadilah. Ya, kalau akal 3 bersaudara. Wajib, mustahil, harus. Ya. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, ada. Jadi wajib di sini menurut akal. Jadi kita tahu Tuhan itu ada, maka ya pengetahuan itu kita pegang, kita amanah dengan pengetahuan tersebut. Ya, jadi untuk menguatkan lagi didatangkan dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, iaitu tiada. Ya. Jadi dah pun kepada kita ini ditunjukkan ya suatu jalan untuk menghilangkan kejahilan kita. Jadi seorang mukallaf itu akan hilang jahilnya dengan jalan menuntut ilmu. Ya. Baik, jadi bila dah tuntut ilmu, maka yang mula-mula dikenalkan adalah Tuhan itu ada, mustahil tiada. Itu. Baik. Qala katanya, maka dihuraikan akan ada itu ialah dengan hiyal halul wajibatu lizati madamati zatu ghairu muallalatin bi'illatin. Ia adalah keadaan yang wajib bagi zat selama mana ada zat itu tidak disebabkan oleh suatu sebab. Ya. Rasa-rasa macam faham ya takrif tersebut. Ya. Hiyal hal yang dimaksudkan dengan ada itu adalah keadaan. Ada ke tak ada? Ada. Keadaan apa? Keadaan zat itu. Zat itu ada. Madamati zat, selama mana zat itu ghairu muallalatin bi'illatin. Ya, jadi maknanya adanya itu tidak disangkutkan dengan sebarang sebab. Tidak disangkutkan dengan sebarang kerana. Ya. Sebab tu dalam sebuah hadis ya yang masyhur ya, hadis dikatakan okey ya, hadis yang masyhur ya, hadis qudsi dikatakan kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu ibadi fabi arafuni. Ni biasa kalau kita mengaji tasawuf baru kita dengar ya, kita biasa dengar tuan-tuan guru, tok-tok guru kita ya. Cuba tanya pada ya, yang mengajar tasawuf di sini siapa? Saya tengok tadi Dr. Syuhada. Cuba tanya dia. Kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu ibadi fabi arafuni. Ya. Itu kita simpan ya. Maka dijelaskan dengan kata yang lain, dalam ta'rif yang lain, sifat wujud ialah ma la tuta'aqqalu dzatu binunih, iaitu suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud itu. Bermaksud zat hanya akan dikatakan zat jika ada sifat wujud pada zat tersebut. Tanpa sifat wujud, zat tidak boleh dikatakan zat. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat wujud adalah sabit tetap yang menunjukkan diri zat, iaitu Allah Taala bersifat dengan ada. Jadi ada di sini huraiannya iaitu halul wajibatu lizat, adalah keadaan yang wajib bagi zat. Jadi wajib di sini adalah yang jelas. Adalah jelas zat itu ada. Adalah jelas zat itu ada. Baik, yang seterusnya wujud Allah Ta'ala ialah wujud zati, iaitu Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh yang lain. Dan yang keempat, wujud Allah Ta'ala bukan disebabkan oleh sesuatu sebab. Ya? Yang itu maknanya ada. Lalu dibawakan kepada kita bila berkata tentang ada ini ya, muka surat 95 dikatakan ada itu ya,
disebut sebagai yang pertamanya ada yang hakiki, yang kedua dikatakan ada majazi, yang ketiga dikatakan ada aridi. Jadi malam ni diberitahu kepada kita jenis-jenis ada. Apa dia yang pertama? Iaitu hakiki. Hakiki ini iaitu ada yang tiada permulaan dan tiada kesudahan. Jadi maknanya wujud hakiki ini adalah sifat Allah SWT secara mutlak. Maka tidak ada sifat hakiki ini kepada makhluk. Dia jadi begitu, ya. Dia jadi begitu. Jadi bila kata wujud hakiki, ada hakiki ini, ada yang mutlak itu adalah sifat Allah Ta'ala. Adapun makhluk tak ada sifat hakiki ini. Fahamlah kita tu, ya. Inilah ada yang sebenar, inilah ada, ya, yang sejati, ada yang mutlak. Jadi ada yang mutlak, ada yang hakiki, ada yang sejati, ini sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Kita pegang jelas. Ya. Baik. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Maka itu, ya, ada sekalian makhluk itu yang bergantung kepada, ya, ciptaan Allah Ta'ala. Maka bergantung kepada, ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka dikatakanlah yang kedua itu sebagai ada majazi. Ada majazi ini iaitu ada mula, ada akhirnya. Ada mula, ada sudahnya. Ada mula, ada hujungnya. 20-20 ada mulanya dan telah pun berakhir. Maka 2021 bermulanya pada hari, ya, pada tengah malam tadi. Nanti akan berakhir 1 bulan 1 ni pun, ya, pukul 12 tengah malam kan akan berakhir. Jadi sebab tu nak buat qiyamul lail kan dia tulis 2 hari bulan 1. Baru je menjejak kaki pada 1 bulan 1, dah 2. Ya, jadi ada tak? Ada yang apa? Ada dikatakan sebagai majazi. Ya, maknanya ada yang dijadikan. Ya. Kerana kewujudannya bersandarkan kepada ciptaan. Jadi bila dikatakan ciptaan Allah Ta'ala, dia akan balik kepada sifat ma'ani, iaitu qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita faham dah ni. Ada kita. Jadi kita katakan ada kita, ada masalah, ada itu, ada ini, semuanya itu sebagai majazi sahaja. Ya. Kerana semuanya itu bersandar kepada ciptaan Allah Ta'ala, yang dengan kata lain bersandar kepada maksud sifat ma'ani, iaitu kudrah dan iradah Allah SWT. Baik. Dan ada yang ketiga dikatakan ada yang aridi. Ada mulanya tapi tak ada penghujungnya, tak kesudahan. Seperti wujudnya roh, wujudnya syurga, neraka, arash, kursi, ya, dan lain-lain. Jadi yang itu. Jadi dekat sini tahulah kita bila kata ada, ya, jadi ada itu berkait jenisnya pada 3. Ada yang mutlak, sifat Allah semata-mata, bukan pada makhluk. Adapun ada makhluk itu majazi. Tapi dalam pada majazi makhluk itu ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala kekalkan, seperti syurga, neraka, arash dan sebagainya. Ya. Jadi jelas tak kepada kita? Jelas. Jadi bila dikatakan ada yang sejati itu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dikatakan ada yang sejati itu adalah hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ya, kita dah jelas, ya, makna zat, ya, apa yang dimaksudkan dengan zat. Zat ini adalah menjelaskan, ya, sesuatu pada namanya, sesuatu pada namanya. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT,
Siapa dekat sini kenal Ustaz Kamaruzaman? Kenal tak Ustaz Kamaruzaman? Dah mula berkorut. Kenal tak? Saya bagi nama ni, Ustaz Kamaruzaman. Kenal tak? Tak kenal. Ya. Jadi macam mana nak kenal dia? Bawakan ya jawatan dia. Jadi di pejabat agama, ya, pejabat agama ada seorang pegawai PPMD. PPMD yang bermaksud pegawai penyelaras masjid daerah. Pegawai penyelaras masjid daerah. Ya. Jadi pegawai penyelaras masjid daerah baru. Ya, maka makin kurang tak kesamaran kita tadi? Kurang kan? Mula-mula sebut Ustaz Kamaruzaman, susah tu. Tapi bila sebut PPMD, kurang sikit. Ya. Jadi maknanya PPMD itu, ya, kalau tengok adalah jawatan di pejabat agama. Jadi dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Jadi ada, ya, yang boleh mengurangkan, ya, kesamaran kita. Begitu juga, ya, kalau sebut nama. Jadi sebab itu dari sudut akal, ya, bila nak mudah, ya, contoh macam hari ni saya wakilkan imam masjid Kampung Paya untuk menikahkan anak karyah Spring Hill. Ya. Jadi kalau saya cakap nanti nikah dengan saya cakap dengan keluarga tu, nanti pergi cari Ustaz Imam Zulkarnain lah. Dia mulalah Imam Zulkarnain. Tak, imam satu kan masjid Kampung Paya. Masjid Kampung Paya. Dia tahu dalam Kampung Paya ada masjid. Dia datang masjid, kat masjid ni dia tanya orang, siapa imam satu? Imam satu, tu imam satu. Ini Imam Zulkarnain. Faham tak setara tu? Ya. Jadi begitu juga dengan akal manusia. Akal manusia itu apabila dia melihat sesuatu, ya, maka para ulama membawakan kita melihat kepada alam. Alam ini adalah, ya, kata lainnya adalah hasil. Hasil. Siapa yang menciptanya? Dia tak terus pergi kepada pencipta. Maka dibawakan secara halus hasil, menunjukkan adanya yang berbuat. Jadi itu dikatakan fa'il, yang berbuat. Maka yang berbuat itu sifatnya macam mana? Sifatnya yang sempurna. Siapakah pemilik sifat yang sempurna itu? Maka sifat ni tadi dia mesti dimiliki oleh zat. Boleh faham setara tu? Jadi tahulah, bila dikatakan zat yang wajib, barulah kalau dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah. Jadi itu yang timbul tu, ya, siflana rabbakal ladzi ta'bud, yang ditanya kepada baginda Nabi SAW, ya, sifatkan kepada kami bagaimana Tuhan kamu itu, bagaimana Tuhan kamu itu. Jadi sebab zat itu yang terakhirnya, maka nak mengenal zat, pada zat itu ada sifat. Maka sebab itu dikatakan sifatkan kami dulu. Maka bila dijelaskan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sifat-sifat ini adalah sifat kepada zat yang maha sempurna yang disebut Allah. Boleh faham tak itu? Ya. Jadi dengan kata lainnya, yang itu adalah kesempurnaan. Baik kita turun pula kepada makhluk ciptaan. Kan kita katakan zat, bila pergi kepada makhluk dinamakan jirim, zat jirim, ya. Baik, apa yang saya pegang ini, adalah gelas. Ya. Apa yang saya duduk ini, adalah kerusi. Apa yang berada depan saya ini adalah, ya, meja ke, rostrum ke, ya, apa-apa sajalah yang dapat dipahami. Tetapi
Ya, satu perkataan yang menggambarkan cawan, menggambarkan kursi, yang menggambarkan classroom, apa dia? Iaitu jirim. Jirim. Jirim apa? Jirim gelas. Jirim apa? Jirim kerusi. Jirim apa? Jirim meja. Jirim apa? Jirim kipas. Jirim apa? Mikrofon. Jadi berbilang-bilang. Adapun Tuhan hanyalah satu, iaitu Allah. Maka jika difikirkan menurut ilmu akal, ilmu logik, akal ini ada cara dia berfikir. Nak menyampaikan kepada situ, dia tak boleh kluk-klak sampai. Tak. Dia mesti cara berfikirnya tu ada tingkatan, ada tangganya, ada punca kuasanya. Jadi kita tengok sini makhluk ciptaan menunjukkan kepada perbuatan yang mampu berbuat sebegitu, yang memiliki sifat yang sempurna. Siapakah pemilik sifat yang sempurna itu? Zat yang maha sempurna. Maka di sini dibahas zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaannya begitu banyak, tetapi sebahagian daripada sifat kesempurnaannya 20 sifat ini diterangkan satu persatu: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, sampailah kaunuhu mutakalliman. Ya. Daripada itu nanti kita masuk sifat ma'ani. Pada sifat ma'ani ini nanti kita akan belajar ta'alluq. Ta'alluq ini adalah fungsi kerja, maka buat perbuatannya. Maka kat situ dibahas perbuatannya itu. Maka dengan perbuatan itulah maka kembalilah melihat segala hasil, segala sesuatu. Kita kata hasil yang banyak ini kita namakan dia dengan sesuatu. Maka segala sesuatu itu menunjukkan kepada perbuatannya Allah Ta'ala. Maka perbuatan itu pastilah sifat untuk berbuat begitu sempurna. Siapakah pemilik sifat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dibahas oleh para ulama, dimasukkan dalam kalimah syahadah la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu kalau diletak di timbangan akal, makan di akal. Maknanya masuk logiknya. Boleh faham saudara itu? Jadi selesai dalam bab penjelasan berkenaan tentang takrif wujud, takrif ada. Selesai. Jadi takrif ada tu dah tahu dah. Ada itu ada mutlak, ada yang hakiki. Itulah sifat kesempurnaan Tuhan. Keadaannya pada zat ada. Kita ini ada yang majazi. Jadi fahamlah kita. Mana majazi ini bergantung. Jadi bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau Tuhan, hakikat kewujudanmu sangat sempurna. Aku bergantung kepadamu ya Allah. Maka sangatlah layak aku kembali memohon kepadamu pertolongan. Maka itulah yang dipujuk hati kita setiap hari, sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala kelak, masuk kita ke alam barzakh. Ini yang kita nak kita bawa ke alam barzakh. Nanti ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi. Jadi bila sebut Tuhan di dunia dulu, selalu kita minta pertolongan padanya. Maka dalam alam barzakh dengan Allah jualah, maknanya dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di dunia ini jualah kita akan menjawab persoalan malaikat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, perbahasan-perbahasan ini ada sandarannya. Lalu dibawakan kepada kita pada perbahasan yang seterusnya, iaitu sandarannya, punca kuasanya. Di mana punca kuasanya? Maka dibawakan kepada kita, banyak dibawakan kepada kita burhan, dibawakan kepada kita dalil, dibawakan kepada kita asas. Maka dikatakan pada muka surat 97 itu dalil nakli. Dalil nakli ini Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dibawakan daripada dalil Al-Quran itu pada suratus Sajdah ayat berapa? Ayat 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah, dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Jadi ya, dekat situ menunjukkan adanya perbuatan, adanya sifat yang sempurna, dan ada dia Allah Subhanahu wa taala. Faham kita? Ada tadi, ada yang mutlak, ada yang hakiki, ada yang sejati, milik Allah semata-mata. Begitu juga baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Sani'in, siapa yang buat masjid ni, maka dia itu juga dicipta oleh Ta'ala. Bagaimana perbuatannya itu? Perbuatan-perbuatan itu juga adalah diciptakan oleh Allah SWT. Ini adalah ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan beberapa sanad. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban. Jadi inilah sandarannya. Ya. Lalu dipulangkan kepada para ulama. Para ulama maka sepakat ada. Ya, kita tak boleh nak mengatakan Tuhan itu tiada, kerana ada itu sifat dia, sifat kesempurnaan dia. Ya, baik. Lalu dibawakan pula kepada kita dalil ataupun asas, ya, dari sudut akal. Tadi nakli dari sudut nusus, maknanya daripada Al-Quran, daripada hadis yang kita terima. Tetapi sekarang ni diberi kepada kita peluang dengan akal yang ada pada kita untuk kita sama-sama ya menggunakan akal ini untuk memikirkan dan menjadikan hasil pemikiran kita itu juga menyokong, jadikan sebagai hujah, jadikan sebagai asas pegangan kita bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ada, mustahil atas Allah Ta'ala itu tiada. Baik, yang pertamanya, kewujudan Allah Ta'ala dibuktikan dengan adanya alam, ciptaan Allah. Alam ini ciptaan, ya. Jadi bila dikata ciptaan, maka dijelaskanlah ciptaan itu luas, ya. Namanya langit, namanya bumi, namanya manusia, namanya tumbuh-tumbuhan, namanya binatang dan lain-lain. Ya, sebab itu semua itu adalah nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Dalam Quran kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekira-kira nikmat Allah Ta'ala ini kita nak himpun, nak hitung, nak susun, nak kira, la tuhsuha, la di sini maka ternafi, dapat kita, mampu kita menghitungnya. Mana tak terhitung. Tak terhitung. Tapi walaupun begitu, semua makhluk ini adalah baharu, maknanya ia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang namanya maharu, yang dikatakan yang diciptakan ini, dah nama cipta, dia bukan ada dengan sendirinya. Lalu dikatakan mustahil terjadi dengan sendiri. Maka dia akan balik kepada logik tadi. Ia mesti diciptakan, maknanya ia mesti memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Dan jelaslah penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau nak katakan Allah Ta'ala tak ada, pencipta tak ada, hasil pun tak ada. Kalau tak ada pencipta, hasil pun tak ada. Sedangkan hasilnya dah dilihat dengan mata kasar, maka jelaslah menunjukkan ya adanya makhluk ini, menunjukkan adanya pencipta, dan pencipta hanyalah dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akal ini suka bertanya, apa akan terjadi jika makhluk tidak ada pencipta?
Jika makhluk ada dengan sendirinya, semua kata semula jadi, maka sudah pastilah akan berlaku salah satu daripada dua perkara mustahil. Apa dia perkara mustahil itu? Perkara yang pertama, makhluk itu akan bertukar menjadi pencipta. Jika makhluk bertukar menjadi pencipta, dua lah penciptanya, iaitu makhluk sendiri, dan kedua Allah Ta'ala. Dah syirik kat situ. Maka dikatakan akal kita mengatakan mustahil ada dua pencipta di alam ini. Jadi kemustahilan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau, Allah Ta'ala sendiri menggunakan lau. Sebab manusia ni dogi, bogi, tongkar. Itu tengok mana 9 sebut, ya tak? Degil, begi, tapi nak juga gunakan akal dia. Padahal Allah yang bagi. Lalu Allah masih lagi nampak rahmatnya. Sekira-kiranya kana fihima, pada keduanya iaitu langit dan bumi, selain Allah ada Tuhan lain, la fasadata, akan rosak binasa. Jadi hujah ini terpelihara 1400 sampai hari ini. Tak ada siapa yang dapat melawan hujah itu. Tak payah kita gunakan hujah ni, kita gunakan dalam masjid kita lah. Sekarang isyak, sekarang kita buat 2 jemaah, ya. Siapa nak ikut saya kan, kita sembahyang kat tepi sana. Siapa nak ikut Imam Zul kan, kita buat di tepi sana. Kita tengok besok pagi dia punya viral macam mana. Ya, pegawai agama Islam Foundation buat gilo. Satu masjid 2 imam. Tengok macam mana. Jadi makna tak makan dia akal. Jadi besok orang pun panggil kau ni pegawai agama, tapi buat bono tak makan ke akal. Betul, nampak? Jadi hilang kelayakan sebagai agama. Imam pun hilang kelayakan sebagai imam. Dia pun layan gilo agama. Jadi akal ni bukan begitu. Maka akal ini yang jelasnya kan kita sembahyang seorang imam je lah. Kan ambil lah imam. Saya ni serba salah. Orang ulu tak ambil kang salah. Kang ambil kang pun tak ambil itu tak salah lah. Ambil itu tak salah lah, ya. Tapi ya, terima kasihlah menjemput. Tapi kadang-kadang ya, kita bila dijemput ke depan tu ya, kadang-kadang walaupun ya pegawai agama, tetapi kadang-kadang kesediaannya itu jadi sendiri sukar. Jadi dikala itu meletakkan saya dalam keadaan dilema, nak ke tidak, dilema. Nak tidak. Jadi ujungnya bila dah habis sembahyang kan baru tahu, ambil dah. Itu. Dia jadi macam tu, ya. Jadi makna akal itu dia kerja dia murni, maka dia tidak boleh berfikir adanya perkongsian pada suatu yang hebat. Tak boleh. Satu yang hebat tu dia tak boleh ada perkongsian. Maka hebat sejati itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan itu satu. Nampak? Yang keduanya, ya, maka makhluk bertukar menjadi mukhassis. Antara istilah lain, ya, selain daripada hadis ini baharu yang merujuk kepada makhluk ialah mungkin. Bermaksud makhluk berada di dalam kedudukan seimbang. Ada tak ada. Ya. Jadi dalam arti kata lain, makhluk ini pula boleh diadakan, boleh tiadakan. Ini pun tak makan ke akal, ya.
Dalam erti kata yang lain, sebenarnya mukhassis itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, muka surat 102 itu, jika makhluk bertukar menjadi pencipta, mustahil. Mustahil. Kerana telah disebutkan tadi bahawa ada dan tiada bagi makhluk adalah seimbang. Tak boleh berat, tak boleh sama berat atau satu lebih berat daripada yang lain. Ya. Maka sambungan dia tak ada dah. Yang lain tu semua penjelasan nota kaki sajalah, ya. Penjelasan nota kaki. Jadi maknanya tak makan ke akal kalau nak ada dua Tuhan, ada dua mukhassis, ada dua pencipta. Tak makan dia akal. Jadi maka akal yang murni itu akan kembali timbangannya, iaitu hanya menerima pencipta itu esa, mukhassis itu juga esa. Maka mukhassis dan pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, muka surat 109 sebagai rumusan, maka kewujudan Allah taala dibuktikan dengan kewujudan makhluk. Maka semua makhluk bergantung dengan kudrah dan iradah Allah taala. Maknanya itu dikatakan baharu. Mana kata baharu itu tiada, kemudian ada. Setiap yang baharu maka mesti ada yang menjadikannya, iaitu balik kepada Allah SWT. Maka Allah yang menjadikan makhluk sudah pasti ada. Jadi nak memahami ada itu saja pun, konalah kot mana pun kita tahu dah ada sejati itu Allah Ta'ala sahaja. Kita ni majazi. Tapi dalam majazi ni pun ada COVID. Jadi tapi kita bermuamalah dengan benda yang majazi. Jadi seperti itu, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan kita dengan sesama makhluk, ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang jelas kepada kita apabila dikatakan ketuhanan itu ada. Siapa? Allah SWT. Maka dah dibahas tadi dah. Dari segi akalnya dah dibahas, daripada segi pandangan ulama'nya dah disepakati. Ya, jika dilihat dalam hadis pun jelas sebagai sandaran, lihat pada Al-Quran jelas sebagai sandaran. Maka telah pun dibuat satu disiplin perbahasan berkenaan tentang ada ini, maka selesai. Maka sebagai kesimpulan, setelah diketahui dengan yakin, memang yakinlah, sebab benda yang kita sebutkan tadi jelas. Bila jelas, yang itu kita ambil, yang jelas ini kita ambil, kita pegang, maka yakinlah. Bila dah yakin, maka tetaplah dan nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada, mustahil tiada. Maka bila ada, mengadulah kita kepadanya. Malam nanti datanglah beramai-ramai, qiyamul lail, mengadu kepada Tuhan yang ada, yang esa, yang kita belajar malam ini, yang kita yakin dia, maka situlah duduknya, dah selesai satu perkara. Jadi ada ini, macam inilah kita katakan sifat 20. Tapi nak menyebut 1 sampai 20 tu panjang. Maka diringkaskan kepada kategori 4. Apa dia? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maka apabila bicara tentang wujud tadi, ada tadi, selesailah nafsiyah. Betul tak? Okey, maka kita masuklah sifat yang kedua, sifat salbiyah. Tak berbunyi isyak tak berbunyi. Oh, syak. Itu saya nunggu bila nak isyak ni, bila nak isyak ni dipaksa dan bercakap lagi. Asal pula kan. 8.50 dah. Ayo waktu kan. Jadi selepas membahas sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, maka ulama usuluddin meneruskan dengan perbicaraan sifat salbiyah yang 5. Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafat, ta'lil, hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Maka sifat salbiyah diletakkan terus selepas membahaskan sifat nafsiyah, dengan tujuan mengosongkan akal, fikiran dan hati manusia daripada menyamakan
Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya. Yang kedua kidam, wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد